Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ibrahim. Surah Ibrahim bermula ayat 35. Kisah doa munajat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mesti kita contohi, kita ikuti, iaitulah munajat dan doanya kepada dia, kepada bumi Mekah dan kepada zuriat keturunannya. Ini sangat penting dalam hidup kita ni. Ibu bapa, datuk, nenek, bila berdoa, kita doakan untuk kita, dua ibu bapa kita dan zuriat kita, mana atas ke bawah. Tafsir pimpinan muka surat 489, Surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13. Bermula dari ayat 35. Ayat 35. Kita baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Ayat 35, kembali kita kepada terjemahan dia. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatkanlah tatkala Nabi Allah Ibrahim berdoa. Allah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wazkur ya Muhammad, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, dia doa kepada siapa? Kepada bumi Makkah. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada bumi Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Tengok nota di bawah 476, yakni tetapkanlah kami dalam Islam, yakni agama tauhid. Berdasarkan ayat-ayat suci yang menceritakan perihal Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah surah ini dinamakan Surah Ibrahim. Kita dah bincang hari itu kan. Surah-surah yang mula dengan apa ni? Dengan alif lam ra,
maka dia akan letak kepada nama Nabi ataupun nama tempat itu. Ini salah satu daripadanya lah. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika. Baik, surah Ibrahim itu baru jumpa kita sini. Baru jumpa kita di dalam ayat ini. Ayat 35 baru jumpa Tuan. Kita pergi kepada doa Nabi Ibrahim AS. Yang pertama dalam ayat ini dia doa, Rabbi ja'al Makkata haraman aminan. Ya Allah, jadikanlah bumi Mekah ni negeri haram yang aman. Siapa dia masuk dalam bumi ini, dia akan rasa aman. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Kenapa? Itu sebab apa dia sebut asnam? Sebab berhala ni telah banyak memesongkan orang daripada jalan yang benar. Berhala tu alat aja, tapi syaitan menggunakan berhala tu untuk memesongkan orang. Maka para jemaah sekalian, ayat ini munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cerita tentang dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini Allah ceritakan Nabi Ibrahim Khalilullah dikenali dengan nama Abul Anbiya wa Abul Hunafa. Sangat-sangat mubalaghah dia dalam mengingkari perbuatan menyembah berhala. Sebab apa? Sebab dia nampak berhala tu depan mata dia. Azar, ayah dia, ada kata pakcik dia, kerja dia buat berhala. Maknanya family dia ni rapat sangat dengan berhala tu. Maka Nabi Ibrahim menunjukkan pengingkaran dia dan menunjukkan kebimbangan dia. Kita kena ambil belajar di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka yang kedua, Allah SWT sebut kepada kita tentang benda pelik yang dibuat oleh puak Quraisy. Al-Quran ini turun kepada Quraisy. Nabi SAW juga daripada kalangan Quraisy, tapi baddalu ni'matallahi kufra. Mereka telah menukarkan nikmat Allah Ta'ala dengan kufur. Maka di sini Allah peringatkan kepada mereka, nikmat negeri yang kamu duduk ni, Quraisy, negeri yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS berapa ribu tahun dulu. Dan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bukannya ajaran yang pelik-pelik seperti yang kamu buat. Mau ambil mana ajaran ni? Mugi korek di mana? Jadi ini teguran-teguran yang Allah Ta'ala tegur, peringatkan kepada siapa? Kepada Quraisy pada zaman itulah, kan? Zaman Quraisy. Tapi zaman kita hari ni pun ada lagi orang yang lupa kepada doa Nabi Allah Ibrahim AS. Maka kita mengatakan ini manusia yang rugi kalau kita tak ingat, kalau kita tidak ambil pengajaran. Kalau kita tak ambil pengajaran, kita kata rugi sangat. Kenapa tak rugi? Sebab Ibrahim dah tunjuk contoh, tapi kita rasa confident ya, tidak beri pendidikan yang baik kepada anak-anak, yang menyebabkan budak ini lari daripada landasan Al-Quran, lari daripada landasan sunnah Nabi SAW, dan yang kita bimbang terus tergelincir daripada landasan Islam, wal'iyazubillah. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Kemudian Ibrahim yang pertama doa kepada negeri tanah haram, yang kedua dia doa kepada apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Mula-mula Ibrahim doa keamanan kepada bumi Mekah. Itu dari sudut keamanan. Mekah ni aman, tak ada orang daripada bala bencana contohnya. Kemudian diikuti dengan doa tauhid. Kerana fasadul adyan, rusak agama itu lebih dahsyat daripada rusak negara. Maka dia doa supaya menjauhkan diri dia. Wa ab'idni wa abna'i, dan anak-anakku, jauhkan mereka semua daripada sembah berhala. Jadi kata di para ulama tafsir, kalau kita nak kata sekadar anak dia saja, maka Nabi Ibrahim dua je anak dia, Ismail dan Ishak, kan? Nabi Ibrahim berapa anak dia? Dua orang saja, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kemudian barulah mari anak cucu dia, Yaqub, Yusuf, ramailah Bani Israel tu. Maka di sini dapat dipahami bahawa maksud dia tu Bani ya ai anak cucu aku, zuriat aku. Mana semua sekali. Bukan setakat anak dia saja, kan? Maksudnya zuriat dia, wama tawalada min sulbihi, dan semua yang lahir daripada zuriat dia. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Apalagi doa Nabi Ibrahim, tengok para jemaah sekalian, doa Nabi Ibrahim ayat yang ke-36. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan sesak banyak ramai di antara manusia. Jadi disebut di sini, bila Ibrahim doa supaya anak cucu dia jauh daripada berhala, sebab apa? Yang menjadi sebab ketakutan Nabi Ibrahim, kebimbangan Nabi Ibrahim ini, sebab dia tengok ramai orang sesak dengan sebab berhala. Ibrahim kan berhala ni mari selepas daripada zaman Nabi Adam. Apabila berlakunya pemujaan kepada patung-patung, mensucikan guru-guru, orang-orang soleh, mendewakan patung-patung, maka di situ terjadilah sejarah penyembahan berhala. Sejarah penyembahan berhala. Maka Ibrahim nampak bahawa benda tu bahaya, disebut berhala telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Jangan main-main dengan berhala ni. Dia telah berjaya menyesatkan. Dia berhala tu tongkol, ketul batu, kayu yang dibuat je. Tak berkelip pun mata dia. Tapi kenapa nisbahkan penyesak tu kepada berhala? Berhala, kita mengatakan berhala tu menjadi sebab orang pergi puja dia. Maknanya yang sesaknya orang. Berhala itu menjadi ahlak kesesatan. Orang terfitnah dengan berhala. Maka ini doa Ibrahim lembut dia. Dia kata apa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Allahu Akbar. Oleh itu sesiapa yang menurutku dalam Islam dan menjadi pegangan yang menjadi peganganku. Siapa dia ikut ajaran aku, ajaran Islam yang dibawa ini, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, kan? Fa innahu minni, maka dia dari golonganku. Siapa dia ikut aku, dia termasuk dari golongan aku, makna orang yang beriman. Wa man asani, ingat ni, ini lemah lembutnya Nabi Ibrahim. Dia kata, waman asani, siapa derhaka kepada aku dengan menyalahi ajaran agamaku,
Di sini ulama tafsir berbincang, ada yang zahirnya kufur ataupun asani dengan makna derhaka, maksiat, tidak mengikut arahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jadi? Nabi Ibrahim tak kata siapa dia derhaka kepada aku, siapa tak ikut aku, biarnya Jahannam. La. Tapi Nabi Ibrahim ajar kepada kita, "Waman asani fa innaka ghafurur rahim." Allahu akbar. Siapa yang tak ikut aku, yang menyalahi ajaranku, maka sungguhnya engkau ya Rabbi amat pengampun, lagi amat mengasihani. Kiranya ia insaf dan bertaubat. Maknanya mereka yang bersalah, yang berdosa, terjebak dengan maksiat, kalau mereka bertaubat, beristighfar, engkau maha pengampun, maha pengasihani ya Rabbi. Ini inspirasi. Doa Nabi Ibrahim ini telah memberi suatu semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi baca ayat ni. Ayat 36 ni. Kemudian dia baca pula ayat yang dibaca oleh Nabi Isa. Doa yang dibaca oleh Nabi Isa, tanda. Para jemaah tanda, ayat Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim ayat 36. Dan Nabi Isa, ayat dia surah Al-Ma'idah. Tanda, suratul Ma'idah, ayat 118. Suratul Ma'idah, ayat 118. Apa doa Nabi Isa? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah. Ya Allah, kalau engkau binasa, engkau azabkan makhluk ini yang derhaka ini, mereka itu hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau beri keampunan kepada mereka, sesungguhnya engkau tu maha gagah perkasa, lagi bijaksana, tak kurang pun kekuasaanmu dengan pengampunan itu. Nabi baca dua ayat ini, farafa'a yadaihi, Nabi kita angkat dua tangan. Ini dalil bahawa kita berdoa, kita angkat tangan. Wa qala Allahumma ummati ummati fabaka wa baka. Nabi kita selalu berdoa, ya Allah, umat aku, ya Allah, jagalah umatku. Nabi kita menangis. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu menangis kerana kita. Kita berapa kali dah menangis sebab terlepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menangis Ustaz waktu pergi gosok replika selipar Nabi. Kita kata lah, sahabat tidak ajar kepada kita, tapi sahabat-sahabat menangis sebab terlepas daripada melakukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala hantar Jibril alaihissalam supaya jumpa Nabi. Pergi tanya dia, ma yubki, apa sebab menangis? Allah Taala sudah tahu, tapi nak suruh malaikat juga tahu. Nak Allah nak kita juga tahu. Dengan adanya peristiwa hadis ini sampai kepada kita, alhamdulillah. Gitanya, maka turunlah malaikat Jibril dari langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apa yang telah berlaku. Dia baca surah Ibrahim ni, ayat Ibrahim, doa Nabi Ibrahim ayat 36 ini, dan doa Nabi Isa surah Al-Ma'idah ayat 118. Maka Jibril naik semula ke langit bagi laporan kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa alam, Allah Taala sudah tahu. Sekali lagi Allah hantar Jibril turun ke bumi. Qul, beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu. Ya Muhammad, mu jangan bimbang, kami akan berikan apa yang kamu redha tentang umatmu, dan kami tidak akan menyusahkan kau. Tanda para jemaah hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Artinya betapa Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam lemah lembut hati mereka. Ibrahim kata, yang derhaka aku serah padamu ya Allah. Ufawwidu amrahu ila rahmatika wa ghufranik. Aku serahkanlah keadaan mereka kepada keampunanmu dan rahmatmu ya Rabbi. Ibrahim tak suruh binasakanlah mereka lah. Nabi Isa tak suruh binasa. Nabi Isa kata apa? Fa innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah perkasa. Manakala engkau maaf pun tak mengurangkan kedudukanmu ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kemudian kita pergi kepada doa Nabi Ibrahim yang terawal. Ibrahim kata apa? Ibrahim AS, tuan-tuan tengok dalam buku yang saya tulis ni, Makkah Mukarramah ini, kita dah sebut salah satu daripada nama Makkah, Baladan Aminan. Kan doa Nabi Ibrahim tadi. Ibrahim kata apa? Rabbi ja'al hazal balada aminan. Jadi kita sebut nama dia Baladan Aminan. Ada 10 nama Mekah yang sahih yang tersebut dalam Quran. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Mekah ni, insya-Allah. Baik, kita pergi pada doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar' غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim telah doa untuk menjaga anak cucunya daripada disesatkan, diganggu oleh jin, syaitan manusia dan juga syaitan jin. Dia juga telah minta supaya negeri Mekah itu aman. Maka disebutnya secara khusus kenapa Mekah itu. Tengok. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyati. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku. Menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku. Siapa dia? Anak dia Ismail. Di mana? Biwadin ghairi zi zar'in, iaitu di lembah, sebuah lembah tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman-tanaman padanya. Mekah ni tidak ada tanaman. La zar'a fihi wala ma, dan tidak ada air pada waktu itu. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohimu. Di masa dia mari, masa Nabi Ibrahim buat mari tu, tak ada lagi Kaabah. Masa tu ada tapak je. Ibrahim letak Ismail dengan Hajar di situ. Rabbana liyuqimus salah. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, tujuan aku letak mereka di sini untuk mendirikan salat. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Ibrahim awal-awal bagi tahu maksud, tujuan dia letak anak dia sini untuk mendirikan salat. Di mana? Nih, di rumahmu ini, di Kaabah yang kita bina ini. Masya Allah, tabarakallah. Kata Ibnu Katsir, haza du'aun sani. Ini doa yang kedua. Doa yang pertama bila setelah dia tinggalkan Hajar dan Ismail dulu sebelum bina Kaabah. Ini doa ni setelah dibina Kaabah, kan? Waktu tu dia kata inda baitikal muharram, dekat Kaabahmu aku tinggal situ anak aku.
Itu kata di Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian tengok nota di bawah. Aku tinggal min zurriyati, sebahagian daripada zuriat keturunanku, yakni anak-anaknya Ismail. Sebagaimana yang diketahui bahawa Nabi Ibrahim telah membawa isterinya Hajar bersama-sama dengan anak-anaknya Ismail yang masih menyusu ke negeri Mekah. Di sanalah Nabi Ismail dibesarkan, lalu berkahwin dengan seorang gadis Arab dari suku Jurhum. Jurhum yang berasal dari Yaman. Keturunan Nabi Ismail telah berkembang kemudiannya, dan di antaranya ialah kaum Arab Quraisy, suku kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ismail. Kemudian di antara doa lagi, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah, oleh itu jadikanlah hati sebahagian manusia. Tanda tuan-tuan, hati sebahagian manusia di mana? Ibrahim kata minan nas. Minan nas maknanya sebahagian daripada manusia. Kata di para ulama tafsir, nasib baik. Orang Kelantan kata mujulah, Ibrahim kata minan nas, sebahagian daripada manusia. Tertarik gemar kepada mereka supaya datang beramai-ramai ke situ. Kalau dia kata faja'alin nas, jadikan semua manusia, jam Mekah. Bila dia kata jadikan sebahagian manusia, maka ada lagi sebahagian manusia yang tak datang. Manusia yang mari ke Mekah ni manusia yang beriman, manusia yang cintakan tanah haram. Ada lagi, ramai lagi orang kaya-kaya tak daftar pun naik haji. Duit banyak, daftar pergi haji tidak. Kita kata ini satu kerugian yang besar. Tuan-tuan bacalah dalam buku Mekah saya ni, kan? Anak masa kita terhad, tak sempat kita nak cerita panjang tentang Ibrahim ni. Allahu Akbar. Itu doa yang kedua setelah Nabi Ibrahim datang. Jadi doa yang pertama dia kata ketika dia tinggal, Rabbi inni askantu min zurriyyati ni. Ketika dia tinggal tu. Maknanya doa yang kedua tu Rabbana liyuqimus salah. Allahu Akbar. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia itu rindu, tertarik, gemar kepada mereka, yakni suka dengan Mekah. Kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala jadikan sebahagian manusia yang beriman pun ada lagi yang tak cinta. Tapi ramai yang mencintai Makkah Mukarramah. Bila Makkah ditutup, umrah tak boleh pergi. Kita ni sudah setahun dah ni. Sudah hampir setahun sudah kita tak dapat ke Mekah. Ana daftar kali terakhir bulan 3 Mac 2020 nak pergi umrah. Sampai hari ni tak sampai-sampai lagi. Kita kata ya Allah, cepatkanlah angkat Covid ini, semoga kerinduan kita kepada tanah haram dapat kita pergi dalam masa yang dekat, insya-Allah. Dan doa Nabi Ibrahim, dia kata apa? Warzuqhum minas samarat, dan rezekikanlah kepada mereka dari berbagai-bagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Allahu Akbar. Hasil tanaman. La'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi manusia yang bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ni, Ana dah cerita dalam siri yang dulu yang lepas tentang bumi Mekah ni kering. Bila dia ada air, apabila Ismail datang. Hajar mencari air, air sudah tidak ada, ketika itu Jibril datang. Ada riwayat kata dia hentak dengan tumit dia. Terpancuk keluar. Ada riwayat kata dengan dia cocok dengan sayap. Kita kata wallahu alam, Allah Taala Maha mengetahui, tapi boleh jadi dia cocok dengan sayap, dia hentak,
cocok dengan saya, dia keluar air Zam-Zam sampai hari ni kita boleh minum, kan? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, kita jangan rasa. Itu mukjizat. Sampai hari ni tak habis-habis air Zam-Zam. Cuma Zam-Zam terhenti seketika. Ketika puak-puak Jurhum menjadi pengkhianat, dia jaga Kaabah tapi dia khianat. Maka Allah Ta'ala sembunyikan telaga Zam-Zam, kering buat seketika, sehinggalah Zam-Zam itu ditemui oleh datuk Nabi Abdul Muttalib sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentang buah-buahan macam mana pula? Maka Allah Ta'ala pilih, Mekah ni panas, tapi 80 km, 90 km, satu kawasan nama dia Taif. Taif ni kawasan bukit-bukit berbukit, sejuk udaranya, disitulah menjadi tempat ladang orang Mekah. Ini orang Mekah tanam kebun sayur di mana? Kebun buah-buahan di mana? Di Taif. Kemudian diturun daripada Taif bawa ke Mekah. Tuan-tuan, berkat doa Nabi Ibrahim AS, orang Mekah daripada zaman dia tu, zaman anak cucu dia, zaman sampai hari ni, Mekah ada semua makanan-makanan mengikut keturunan. Bagi kita orang Melayu, khususnya warga Kelantan, Darun Naim, anak ni alhamdulillah, kalau tuan-tuan baca dalam buku mukaddimah buku Mekah ni, dia tulis dedikasi, maknanya penghargaan buku saya ni kepada datuk saya, Allah yarham Syekh Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kelantani Al-Makki. Datuk saya ni asal orang Kota Baru, Kelantan. Dan dia dikahwinkan dengan nenek saya, Aminah binti Sni, orang Kuala Kerai. Mana kita ni keturunan Kuala Kerai dah. Nenek kita ni, datuk awal meninggal tahun 77. Waktu tu kita masih remaja lagi lah. Tapi dengan nenek Aminah, kita panggil Siti Aminah, Allah yaghfir lahum jami'an. Dia ni rapat dengan keluarga. Dia semenjak dia pergi Mekah, dia tak balik Kelantan. Dia kata, aku tak sekelik. Siti baliklah, tengok-tengok cucu, tengok kampung. Tak mau aku nak mati Mekah. Jadi Allah Ta'ala rezekikan dia mati di Mekah. Dan kita doakan supaya mereka semua husnul khatimah insya-Allah. Kubur dia pun tak jauh daripada makam Sayyidah Khadijah di perkuburan Ma'la. Yang kita nak ceritanya, warzuqhum minas samar, ada belaka makanan Mekah. Dia kata, aku duduk sini walaupun aku tak balik ke Jawi. Orang Mekah ni biasa diguna perkataan Jawi, tak balik ke Jawi, tak balik ke Malaysia lah. Tapi aku boleh makan belaka. Zaman dulu, zaman kapal laut dulu, kalau nak makan petai, orang bawa petai jeruk. Tak. Bawa budu, maaflah sebut budu. Kita orang Kelantan kan. Waktu dah mari kapal terbang ni pula, nak makan apa? Rambutan yang fresh ada, durian ada. Yang pentingnya, bukan kata zaman Nabi je makan kurma, makan tamar, anggur, tapi buah durian, budu, petai pun sampai di Mekah. Saya kata yang busuk-busuk ni mari juga Mekah ni. Kita kata apa boleh buat? Berkat doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi lagi kepada doa Nabi Ibrahim AS. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Semua kita sembunyi dalam hati kami ni, doa kami, dan apa yang kami zahirkan daripada perkataan-perkataan kami, kan? Perkataan kami ni semuanya bagi Engkau sama. Yang dalam hati, yang di mulut sama ya bagi Allah Ta'ala. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in, dan tiada suatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah. Maknanya Ibrahim AS menyerahkan tauhid itu
kepada Allah Azza wa Jalla bahawa Tuhan tahu semua yang adalah hati kita, yang ada yang kita zahirkan dengan mulut kita, yang kita zahirkan dengan perbuatan kita, semuanya itu siapa dia? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka Ibrahim terus berdoa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Allahu Akbar. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku semasa aku telah tua. Siapa dia? Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku amat mendengar dan memperkenankan doa permohonan hamba-hambanya. Kata di para ulama, tuan-tuan, kita ni jangan putus harap, jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita berdoa aja. Nak anak kita berdoa. Tua dah aku ni, kalau tak boleh anak kita, kita boleh cucu kan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Ibrahim ni mukjizat bagi dia. Dia boleh anak setelah dia tua. Cerita dianya, dalam ayat ini Tuhan sebut, wahabali alal kibari. Allah Ta'ala anugerahkan kepada aku ketika aku sudah tua. Al-Quran tak sebut berapa ke umur Nabi Ibrahim ketika dia boleh anak Ismail. Dalam sunnah pun tidak sebut juga secara, tapi kita dapat daripada riwayat tarikh, riwayat ahli sejarah menyebut tentang umur Nabi Ibrahim. Saya kata wallahu alam, kerana itulah dikata waqila. Diceritakan oleh ahli sejarah, ketika Nabi Ibrahim mendapat anak dia Ismail daripada isteri dia Hajar, kan, umur dia berapa? Umur dia 99 tahun. 99 tahun sudah tua. Lepas tu dia kata alal kibari, aku sudah tua dapat baby. Masya Allah, tabarakallah. Masa tu isteri pertama dia Sarah tak dapat anak. Tak dapat anak. Jadi dia pergi ke Mesir. Panjang pula cerita ni. Tuan-tuan tengoklah dalam rakaman kuliah saya khas cerita Mekah. Kalau tak baca buku ni kan. Cerita Mekah, saya cerita panjang. Bila dia kena tangkap di Mesir, Raja Mesir yang zalim cuba nak buat tak baik pada Sarah, tapi tak dapat. Akhir kali dia hadiahkan Hajar. Sarah bagi Hajar ni kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Hajar dapat anak Ismail. Ketika itu dikatakan umur dia sudah 99 tahun. Maka Sarah bila tengok anak, Ibrahim boleh anak pula dah. Akhirnya dengan wahyu daripada Allah Ta'ala, Ibrahim bawa Hajar, Ismail letak di Mekah. Tadilah yang kita sebut doa yang pertama dia lepas dia tinggal anak dia. Dia kata apa? Dia doa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin. Aku tinggal anak aku sini. Kan? Baik. Kemudian tak lama beza di antara Ismail dengan Ishak mengikut ahli sejarah ni lah. Lebih kurang 13 tahun. Maknanya lepas 12 tahun kemudian, ketika Nabi Jibril, malaikat dalam perjalanan nak pergi ke binasakan kaum Lut, dia singgah rumah Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi kami beri kepada dia anak. Isteri dia bertepik, ajuzun aqim, aku sudah tua, boleh anak. Terkejut dia. Tak apalah, yang pentingnya mengikut ahli sejarah kata beza di antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Waktu Ibrahim dapat Ishak, umur dia sudah 112. Kita kata wallahu alam. Yang pentingnya Al-Quran menceritakan Ibrahim sudah tua. Tua dapat anak. Pelik apa? Kita pun kalau sudah tua rasa nak anak, pergi cari ibu hak muda. Hak boleh beranak. Hak tua, hak pencen ni nak apa dah. Jangan duk jadi
Dia tak ada dah mukjizat macam Nabi Ibrahim tu. Sarah yang sudah tua beranak juga, ajuzun aqim kan. Ibrahim kata, inna rabbi la sami'ud du'a. Tuhan aku mendengar doa yang aku baca, doa yang aku minta. Jadi kita ni para jemaah sekalian, jangan sekali-kali putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala, sentiasa berdoa. Apalagi doa Nabi Ibrahim. Tengok doa yang ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikian juga zuriat keturunanku. Para jemaah sekalian, pegang ayat ini, jadikan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang mendirikan salat dan zuriat keturunanku. Kita jangan doa seorang kita ya. Kita kena doa kepada anak cucu kita sekali. Wa min zuriyati. Min kata di ulama tafsir, min huna ay blit tab'id, jadi sebahagian daripada zuriat dia. Sebab ada juga zuriat lepas pada ni yang tidak beriman. Wal iyazubillah. Maka itu doa. Dalam ayat ini pelajar kena tanda. Anak, bila ada benda poin yang penting, kita kata pelajar catat. Sebab kadang-kadang terlepas pandang. Tak. Ibrahim yang pertama dia doa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan kami, aku dan anak cucuku daripada sembah berhala. Dalam bahasa kita mengaji ilmu akhlak, ilmu adab, ataupun setengah orang kata ilmu tasawuf, dia kata at-takhalli qabla at-tahalli. Boleh tulis ya? At-takhalli ta kha lam ya. Qabla at-tahalli ta ha lam ya. Rumah sama, titik je. Yang pertama ada titik atas, takhalli, yang kedua tak ada titik. Maknanya kita kena kosongkan hati kita itu daripada penyembahan, daripada pemujaan, daripada benda-benda yang menafikan tauhid. Kemudian kita doa bitahalli, kita doa untuk menghiaskan hati kita dengan salat, dengan akidah yang mantap, dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil kosongkan, baru isi. Bekah kita ni kalau dah penuh dengan benda, macam mana kita nak isi? Maka kita buang dulu, kosongkan yang tak baik, kosongkan yang mungkar, kosongkan maksiat, kosongkan yang unsur-unsur syirik. Kemudian kita isi dengan keimanan, dengan ibadat kepada Allah. Itu dia panggil at-takhalli qabla at-tahalli. Boleh faham insya-Allah. Maka Ibrahim doa minta jauh daripada syirik. Kemudian ayat ini dia doa supaya Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang mendirikan salat. Masya-Allah, tabarakallah. Doa Nabi Ibrahim ni sangat menarik para jemaah sekalian. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Ingat, Ibrahim pun walaupun dia Nabi, tapi mengharapkan doa dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhir doa Nabi Ibrahim, Rabbana ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah keampunan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Ditimbul di sini macam mana Ibrahim doa ibu bapa dia, sedangkan ayah dia tu Azar tu tidak beriman. Jadi panjang ulama tafsir kata Ibrahim doa sebelum dilarang. Sebelum dia tahu tak boleh berdoa kepada orang kafir. Baiklah. Walil mu'minin. Ingat. Terimalah khabar gembira kita orang beriman.
telah didoakan oleh Nabi Ibrahim awal lagi. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Dan kepada semua orang beriman kita kata jazakallahu khaira. Ya abana Ibrahim, yauma yaqumul hisab. Bila beri keampunan atas dunia ni dan keampunan khas bila? Pada masa berlakunya hisab dan pembalasan. Jadi ayat ni ahli ulama tafsir ni kata sampai ayat 41 tamatlah episod kisah Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim. Tapi bagi kita kisah ni tak habis. Panjang lagi syarah, ana cuba ambil istimbat beberapa fawaid ringkas. Insya-Allah supaya kita tak lalu begitu saja kisah Nabi Ibrahim yang sangat menarik. Yang pertama, para ibu, bapa, datuk, nenek, semua kita ni sentiasalah doakan kepada siapa? Kepada keluarga kita, ibu bapa kita, anak cucu kita. Kalau orang ibu bapa dia tidak beriman, sudah mati, tak bolehlah nak doa. Sebagaimana Nabi Ibrahim ni selepas itu dilarang. Maka Nabi kita berhentilah Ibrahim. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila Ibrahim tahu ayah dia ni memang tak layak, maka dia berhenti doa. Maka di sini para jemaah sekalian, doa Nabi Ibrahim yang pertama tanda wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan cucu aku, anak cucu aku daripada semua berhala. Kemudian Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Jadikan aku orang yang mendirikan solat dan sebahagian daripada zuriat aku. Wa min zurriyati. Dan doa Nabi Ibrahim juga tanda surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami muslimaini lak, mana dia dengan anak cucu dia itulah. Wa min zurriyyatina, dan semua zuriat kami ummatan muslimatan lak, umat yang Islam kepadamu. Ini Al-Baqarah 128. Maka bila kita berdoa, sentiasa doa aku, anak cucuku. Selalu sebut, jangan tak sebut. Kan? Bila kita sebaik, anak kita baik, cucu cicit kita baik, inilah kebahagiaan yang besar. Sebab apa? Kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga nanti satu tempat. Tengok dalam surah yang akhir Mushaf dulu kita dah bincangkan. Yang kedua, Ibrahim, Masya Allah, sabarakallah, sangat-sangat takut, bimbang kepada dirinya dan anak cucu dia daripada terjebak dengan berhala. Ini kita bimbang, takut su'ul khatimah. Su'ul khatimah, kata di seorang ulama salaf, nama dia Ibrahim At-Taimi. Tulis kata-kata Ibrahim At-Taimi. Dia kata, man ya'manul bala' ba'da qawli Ibrahim. Siapakah rasa aman, rasa confident, rasa tenang hati dengan ujian Allah Ta'ala ke atas keluarga kita selepas daripada kita belajar doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala. Kalau Ibrahim setara ni, hey, macam mana dengan kita yang penuh cabaran dan godaan hari ini? Anak kita dicabar dengan internet, dicabar dengan alat-alat media baru ni. Lebih-lebih lagi kita kena berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sabatkanlah aku, anakku, cucuku, zuriatku, keluargaku di atas landasan yang Engkau redha, ya Rabbi. Janganlah mereka terpesong daripada ajaran Islam. Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Ibrahim kata, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa dia derhaka tak ikut ajaran aku, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ini dia panggil al-qaulul jamil wan nutqil hasan. Perkataan yang baik, ucapan yang baik. Karena itu kata di Qatadah,
belajar dengan sirah Ibrahim ini, Masya Allah, tak ada dia guna perkataan ta'anin, mencela kaum dia, la'anin, laknat. Ibrahim doa baik-baik. Waktu dia berdebat dengan ayah dia, ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayah, wahai bapa, wahai. Dia tak panggil perkataan yang tidak baik. Nabi Isa juga sama, in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maknanya mengajar kepada kita bahasa yang baik-baik. Ni setengah orang ni suka laknat. Kalau orang tak belagu angin dengan dia, bahasa celaka, Masya Allah. Seolah-olah dia sudah dapat gazet confirm seat di alam syurga. Kita kata ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Maka objektif Nabi Ibrahim bawa anak dia Ismail ke Mekah untuk apa? Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Jadi kita tahulah bahawa salat ini sangat penting kepada kita dan zuriat kita. Sayang setara mana anak kita, tengok kita jaga tak jaga salat anak. Kalau kita jaga, kita kata alhamdulillah. Kalau tak jaga, itu menunjukkan dia ni tidak baik. Oi, saya jaga makan minum, tak usah duk cakap. Kalau mu tak jaga solat, jaga makan minum je, kita kata seolah-olah mata kita jaga lembu dengan kambing. Kita bagi makan minum, tapi kita tak suruh dia solat. Sama. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Ayat yang akhir tadi, Rabbana innaka ta'lamu, engkau tahu apa yang kami sembunyi, apa yang kami rahsiakan. Di sini Nabi Ibrahim ajar kepada kita supaya mantapkan tauhid, maqam al-muraqabah. Kita duduk di bawah perhatian Allah Azza wa Jalla sebab Tuhan perhati kepada kita. Yang kita zahir, yang kita sembunyi, semua Tuhan tahu. Jadi kalau kita nak rahsia-rahsia lagi, berani lagi buat maksiat secara senyap-senyap, bermakna belum lagi mantap akidah kita. Tak usah dakwalah saya hafal sifat 20 daripada kecil. Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi mulut kita sentiasa duduk mengumpat orang. Di mana Tuhan mendengar? Tangan kita sentiasa kenak pada orang. Di mana Tuhan melihat? Maknanya akidah kita sekadar laungan, sebutan di mulut, tapi tidak terpasat dalam hati. Kita kata ini satu kerugian. Baiklah para jemaah sekalian, kisah teladan Nabi Ibrahim ini sangat besar. Maka panjang lagi perbahasannya. Ana break di sini. Dan insya Allah kita beri kepada tuan-tuan dan puan-puan kitab ini, Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Tuan-tuan bacalah, banyak rahsia-rahsia Mekah dalam ni, yang dalam kitab kita ni insya Allah. Dan jangan lupa kembar dia. Kalau bahasa orang kata-kata kembar siam, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Jadi dua buku ni yang menarik untuk bekal ke Tanah Haram. Yang dah pergi pun boleh baca, yang tak pergi lagi boleh baca. Kalau boleh pergi, bawa baca di Mekah, itu lebih baik, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas. Ana minta maaf, dalam kitab yang saya baca ini, tafsir Muharrar ni ada 10 muka surat lagi fawaid tentang kisah Nabi Ibrahim. Tapi kita kata cukuplah setakat yang ada ini dulu untuk kita tadabbur ayat ini secara ringkasnya, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.